Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan, Guru Cemerlang Matematik dari SMA Darul Ihtisam, Kuala Nerang, Kedah. Dan hari ini saya akan membincangkan dan membantu para pelajar dan para guru dalam tajuk Matriks tingkatan 5. Dalam video pada hari ini, saya akan lebih membantu dari segi pemarkahan SPM dan juga kaedah menjawab soalan ini dengan lebih mudah bagi pelajar lemah dan sederhana. Mari kita lihat contoh yang pertama. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan Y bagi yang berikut. 4X tambah Y sama dengan 5. 2X tolak 3Y sama dengan 13. Baiklah, langkah yang pertama yang perlu kamu lakukan ialah menukar dua persamaan linear tersebut kepada bentuk matriks. Kita bina satu kurungan besar yang kita namakan ianya sebagai matriks. Dan kita akan mula mengisi ruang-ruang dalam kurungan itu untuk menjadikan ianya matriks lengkap. 4X kita akan tulis hanya sebagai 4 sahaja. Kita hanya akan mengambil nombornya sahaja. Di sebelah kanan 4 terdapat tambah Y. Dan tambah Y ialah bernilai sebanyak 1. Okey, kita belajar daripada menengah rendah. Kita tahu setiap pemboleh ubah yang berdiri sendiri sebagai contoh A, B, C hingga Z semuanya bernilai 1 jika ianya berdiri dengan sendirinya. Di bawah 4 kita letak 2 datangnya daripada 2X, manakala negatif 3Y. Hati-hati, tolak 3Y akan ditulis sebagai negatif 3. Dan itu ialah matriks 4, 1, 2, negatif 3. Kita sambung matriks tersebut dengan satu lagi matriks, iaitu X dan Y. Matriks XY ini ditulis kerana kedua-dua pemboleh ubah, kedua-dua persamaan di dalam soalan mempunyai huruf X dan Y. Kita letak sama dengan di tengah-tengahnya dan kita sambung dengan lagi satu matriks di belakang, iaitu 5, 13, mewakili jawapan akhir di sini. Langkah kedua yang kamu perlu tahu ialah kita perlu membuat matriks songsang. Jadi kita turunkan matriks XY sama dengan, dan kita letak siap-siap bentuk matriks songsang. Itu ialah bentuk matriks songsang. 1 per, di belakangnya ada satu matrik besar dan ada lagi satu matrik kecil. Untuk melengkapkan matriks songsang, kita perlu bina hubungan di antara 4 dan negatif 3 seperti mana yang saya bulatkan pada matriks di atas. Caranya, 4 darab negatif 3. Okey, darab secara menyilang. Tolak. Kita silangkan sebelah kanan pula, iaitu 1 dan 2. Okey, teknik ini, teknik lukisan ini saya ambil daripada seorang guru daripada Kelantan yang menggunakan kaedah rama-rama ataupun kupu-kupu. Okey, jadi 1 per 4 darab negatif 3 tolak bulatan yang kedua 1 darab dengan 2. Okey. Rama-rama itu kita akan rujuk buat kali kedua dalam menulis matriks di belakang ni pula, di tengah ni. Caranya, 4 negatif 3, negatif 3 akan diangkat naik ke atas menggantikan tempat 4. Manakala 4 pula akan menggantikan tempat negatif 3. Bahasa mudahnya, 4 dan negatif 3 akan berubah tempat duduk. Manakala bagi 1 dan 2 pula akan berada pada tempat masing-masing. Cuma akan berubah nilai negatif dan positifnya. 1 bernilai positif di dalam matriks. Dan di dalam matriks songsang, ianya akan berubah menjadi negatif 1. Manakala 2 akan berubah menjadi negatif 2. Dan matriks kecil di belakang kita salin balik 5, 13.
Okey. Faham elok-elok di sini? Kemudian, saya tulis sekali lagi XY, matriks XY sama dengan, sekarang saya selesaikan di bawah pecahan 1. Saya akan dapat 1/-14 kurungan matriks negatif 3, negatif 1, negatif 2, 4 dan matriks 5, 13. Saya tulis lagi sekali matriks XY sama dengan, dan pada baris yang keempat ni apa yang berlaku ialah pendaraban di antara matriks. Saya kekalkan 1/-14 dan sekarang saya akan mula mendarab di antara matriks 2 ni, yang belakang ni. Jadi cara mendarabnya ialah negatif 3 akan didarabkan dengan nombor yang di atas, iaitu 5. Tambah nombor yang di belakang, iaitu negatif 1, didarabkan dengan nombor yang bawah, iaitu negatif 1 darab 13. Ingat, nombor di depan darab nombor di atas, nombor belakang akan darab nombor di bawah. Perkara yang sama berlaku pada baris yang di bawah, iaitu negatif 2 akan didarabkan dengan 5, tambah hasil darab 4 darab dengan 13. Kemudian, saya selesaikan matriks tersebut, pendaraban matriks tersebut, saya akan dapat 1/-14 matriks negatif 28, 42. Dan sekarang saya boleh selesaikan dengan cara 1/-14 saya darabkan dengan negatif 28, memberi hasil 2. Begitu juga 1/-14 darab dengan 42, saya akan dapat negatif 3. Dan pada waktu ini, kita buang kurungan dan asingkan nilai XY menjadi X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Selesai menjawab soalan ini. Sekarang mari kita lihat di mana markah yang diperuntukkan dalam SPM. Markah pertama diberi pada bentuk matriks yang dibina dengan tepat berdasarkan persamaan linear yang diberi. Markah yang kedua diberikan kepada matriks songsang yang kamu bina. Markah yang ketiga diperuntukkan kepada nilai X sama dengan 2. Dan markah yang terakhir diperuntukkan kepada Y sama dengan negatif 3. Lihat. Bahagian tengah di sini tidak mempunyai sebarang markah. Jadi, sekiranya kamu tidak menulis bahagian tersebut pun, kamu masih lagi berjaya mendapat 4 markah. Jadi itulah yang saya ingin kongsikan kepada pelajar lemah dan pelajar sederhana. Bagi pelajar lemah dan pelajar sederhana, kamu boleh mengabaikan ruangan tersebut dengan cara ini. Sekali lagi, contoh 1 saya gunakan. Saya tukarkan persamaan linear yang diberi kepada bentuk matriks dengan 4, 1, 2, jangan lupa di sini negatif 3, XY sama dengan matriks 5, 13. Langkah yang kedua, sama seperti sebelum ni, kita akan buat matriks songsang. Hafal bentuk matriks songsang ini. 4 didarabkan dengan negatif 3. Tolak, mesti tolak. 1 didarabkan dengan 2. Menjadikan ianya bentuk rama-rama. Kemudian sekali lagi, negatif 3 akan menggantikan tempat 4, manakala 4 menggantikan tempat negatif 3. Berubah tempat duduk tanpa merubah nilai negatif positifnya. Bagi 1 dan 2 pula, kita
kekalkan pada tempatnya, cuma berubah nilai positif dan negatifnya menjadikan negatif 1 dan negatif 2. Kita salin semula 5, 13 di belakang. Sekarang bagi pelajar lemah dan sederhana, kamu boleh terus menggunakan kalkulator. Dalam video ini saya guna contoh kalkulator Casio FX570MS. Sekiranya kamu menggunakan kalkulator lain, sila rujuk guru kamu di sekolah. Caranya, kamu tekan mode sebanyak 3 kali. Keluar EQN, Mat, VCT. Dalam tajuk ini, kita akan gunakan EQN. Iaitu kita tekan 1. Akan dipaparkan di skrin kalkulator kamu unknowns 2, 3. Disebabkan soalan ini hanya mempunyai 2 pemboleh ubah iaitu X dan Y, maka kita akan memilih unknown 2. Sekarang akan dipaparkan di skrin A1 tanda tanya. A1 membawa maksud nilai yang pertama pada baris pertama matriks, iaitu 4. Tekan sama dengan, akan terpapar di skrin kamu B1 pula. B1 membawa maksud nilai yang kedua pada baris pertama matriks kamu, iaitu 1. Okey, boleh rujuk pada matriks ini. Saya ada buat bulatan di matriks ini untuk lebih kamu faham. Tekan sama dengan C1 pula. C1 membawa maksud nilai yang ketiga dalam baris pertama matriks kamu, iaitu nilai 5. Tekan sama dengan, akan terpapar pula A2. A2 bermaksud nilai yang pertama pada baris kedua matriks kamu, iaitu nilai 2. Tekan sama dengan, sekali lagi, B2 bermaksud nilai kedua dalam baris yang kedua matriks, iaitu negatif 3. Tekan sama dengan, dan nilai yang terakhir yang diminta ialah C2, iaitu nilai ketiga dalam baris kedua matriks kamu, iaitu nilainya 13. Tekan sama dengan, dan akan terpapar di skrin kamu X sama dengan 2. Maka kamu salin jawapan tersebut, X sama dengan 2. Tekan sama dengan, sekali lagi akan tukar jawapan, skrin akan bertukar jawapan kepada Y sama dengan negatif 3. Kamu salin Y sama dengan negatif 3. Maka selesailah pengiraan kamu. Kamu akan dapat 1 markah pada bentuk matriks, 1 markah pada matriks songsang, 1 markah pada nilai X, 1 markah pada nilai Y, dan kamu akan dapat 4 markah penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.